Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Muhsin dan ahli dan masjid, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Guru, para ulama, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Haji dan semuanya muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah rahmati kita. Dia adalah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama-nama ini Allah berikan kita kemudahan, tidak lupa dia, tak lalai kita kepada ingatan kepada dia, sentiasa beringat ya, daripada mula hidup sampai sekarang. Ini dia punya rahmat Allah kepada kita. Maka untuk nak sebarkan rahmat Allah ini kepada yang lain, kita nak mencuri sifat Allah, kita kena juga buat kerja mengajak orang lalai supaya kembali kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada perjalanan yang kita buat satu dia rubuh tazkirah Ramadan, supaya yang datang-datang ni dengarlah peringatan faedah kepada orang beriman. Orang munafik dia kata kacau tu ini tazkirah. Oh, main jam terawih pun kamu. Orang munafik dia pandang tazkirah ni kacau. Kuliah-kuliah subuh ni kacau. Orang boleh tidur dan kita berbalik dia. Dia tazkirah majlis-majlis ilmu ni faedah kepada orang beriman. Kalau orang munafik dia bertaubat daripada munafik nak jadi orang beriman, memang dapatlah kelebihan. Jadi sampai bila kita nak dapat, selagi kita munafik tak akan dapat. Kita baca buku tiap-tiap minggu kitab Allah, ajak main dan kita buat perintah Allah sungguh-sungguh, kita jauh larangan Allah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita berjaya. Tiap-tiap minggu baca. Tak baca kemarin kalau masuk khutbah itu kan doa benda. Kita tengok semua turun tangan, tak ada benda, angkat tangan. Kan doa khutbah kedua tu mustajab. Semua angkat dulu belakang kan. Jadi kita doa. Kita ni nak tidur, nak jaga. Ini kita sedang baca khutbah ni untuk tuan-tuan dengar. Kalau tidak belakang, apa kita nak baca? Jaga. Kita nak jadi orang bertakwa kepada Allah. Semua kan? Setiap minggu ingat khutbah mana. Kalau ada hati itu munafik, hati itu tak mau terima dah perintah Tuhan, tak setuju dengan hukum Allah, tak ada lah. Dia ingat setiap minggu macam tu. Bahkan dia lebih teruk lagi perasaan dia, cemburu, dengki kepada pembangunan Islam. Lagi dia tengok masjid lama, lagi bau. Lagi tengok masjid lama, lagi bau. Apa cerita ni? Sepatutnya tengok lagi lama, lagi bau. Lagi lama, lagi bau. Lagi lama, lagi bau. Ini lagi lama, lagi bau. Itu tak pelik tu. Hati orang munafik, dia tak berhati. Hati orang beriman, dia solat kan. Oh, dengan kemudahan yang ada, dengan kemudahan yang Allah bagi, kita dapat beribadat lebih khusyuk lagi. Kita
tapi betul. Betul. Pada pagi ini saya lupa buat kita. Saya bawa tuan cerita berkaitan dengan bermula zaman Rasulullah SAW, yaitu zaman kerasulan Rasulullah, di mana Rasulullah menerima wahyu. Saya baca untuk kitab tak baca tak ada beda pula. Baca untuk tahu saya tahu sedikit. Di mana malam ni iaitu akan berlaku nuzul Quran malam 17. Malam semalam malam 16 kita ada baca bunuh. Kita ada baca inna anzalna. Bulan ni bulan ya Allah turun Quran. Bulan ni juga Allah turunkan Lailatul Qadar. Jadi sepatutnya kita tuan-tuan perempuan dah buat ibadat sembahyang menunggu Lailatul Qadar. Orang yang bangun malam kerana mencari keredaan Allah Ta'ala, dan dia buat ibadat sembahyang, dia buat ibadat zikir, bertaubat, bermunajat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima semua permintaan taubat, hajat, semua berlaku. Allah bebaskan kita tuan-tuan daripada api neraka. Allah tutup pintu neraka kita ni sekarang senarai daripada golongan ahli syurga. Jadi sama-sama buat ibadat. Pukul 3.30 pada bulan Muslimin Muslimat. Pukul 3.30 pada bulan. Lepas tu pukul 5.30 kita makan sahur. Itu ya. Kata mari bayar di masjid. Ngomong tiap-tiap malam sampai bila ni? Dia mulai sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Rasulullah ketika sakit boleh buat ibadat. Bahkan ibadat malam wajib bagi tiap-tiap malam. Kita nak berangkat. Tak boleh sembahyang dia, sembahyang dulu. Tak boleh sembahyang dulu, sembahyang begini. Tak boleh melentang, guna kepala, guna mata. Sembahyang dulu. Hatta dalam perang pun kena sembahyang. Rasulullah buat dalam perang boleh. Dalam perang boleh. Dan didapati Rasul berjaya dalam kehidupan mendapat maut kita. Kita nak ikut sunnah Nabi, kan? Supaya kita dapat datang ikut sunnah Rasulullah. Boleh tak? Ini menjadi ilmu sunnah Rasulullah. Kalau buat, kita hanya berbeza sikit zaman dan model, tapi masalah yang sama. Tak lari daripada sunnah Nabi. Kita nak bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan nak minta syurga, tak mau masuk neraka. Mereka dia buat tinjauan dekat tiap hari. Di mana ada kelompok yang berzikir pada Allah, mereka akan buka sayap 600 sayap. Dia bawa rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah saja tanya, dia beritahu kepada mereka, dia tanya apa buat daripada bertakbir, bertahmid, bertahlil. Dia minta masuk syurga, ya Allah, tak mau masuk neraka. Apa jawapan? Bagi apa yang dia mahu. Aku ampun dosa mereka, aku bagi syurga. Ni dalam majlis ni, ya Allah, ada seorang yang jenis niat dia bukan marzatilah. Dia niat nak ajak orang kafir yang mulia. Nak ajak orang tahlil orang mulia. Tidak tak main dah. Ada seorang jenis ni. Maka majlis kami celaka ke, binasa ke majlis ni. Allah kata tak. Hak tak betul pun Allah akan bagi pahala menjadi itu. Itu kalau rajin duduk dalam majlis ni, insya-Allah berubah kita jadi orang baik. Sungguh kita memang niat jahat mari majlis ni, tapi duduk tiap hari duduk. Berapa rahmah tu dapat. Berubah nak jadi baik. Bahawa termasuk orang tak punya niat pun dah bagi. Kalau Allah dah bagi rahmat dengan saya, berubah lah tuan-tuan. Itu ialah. Itu tazkirah Allah tanya dari TV. Allah tanya Ustaz lari. Ni tazkirah panjang-panjang sangat. Buat apa?
menyebab orang itu kita dia kata tak bagi tazkirah kepada orang yang suka rela bidah. Jangan paksa orang bidah. Sudah. Orang tanya soalan tazkirah tu kenapa buat tengok-tengok. Awak tak buat mula sebelum tarawih ataupun buat habis tarawih. Kalau buat ni tengok-tengok. Tengok-tengok habis 4 rakaat tu buat tazkirah. Lama pada sampai sejam. Jumur orang. Itu dia galakkan buat sebelum atau selepas. Contoh ini selepas. Kami di expo sebelum. Tapi ada setengah surah cakaplah taman lelo desa jana. Dia tengok-tengok. Dia tengok-tengok. Tu pengurusi dia tanya, dah ada komplain dari radio, pengurusi dia tanya, ni tuan-tuan ni, kita nak buat tazkirah ni. Saya bagi saya pengurusi jawatan kuasa, kami nak buat tazkirah. Tuan-tuan suka tak suka kami nak buat juga. Cuma nak tanya, nak buat macam biasa tengok-tengok ke nak ambil awal ke nak ambil akhir? Jawapannya kami nak macam selalu buat. Jadi makna surah tak ada komplain apa-apa. Ada tengah surah komplain kan? Jadi kita terpaksa dengar bagi saya tetap pendapat saya seorang. Kita terpaksa dengar lama-lama. Sebab rahmat Allah berada di situ. Lama-lama didapat iaitu dia setujulah dengan apa yang disunahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu kita mengaji belajar Al-Quran ini. Allah wajib, Allah paksa. Kalau tunggu suka rela tuan-tuan, payah juga tuan. Sebab Allah paksa ni lah kita buat. Lama-lama kita datang sifat ikhlas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan banyak juga saya masuk tajuk yang saya baca hari ini. Rasulullah SAW semasa umur dia lebih 35 tahun. Dia ni tiap-tiap bulan Ramadan, dia akan pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, tuan yang dah pergi ke Mekah Madinah ni, dah boleh tengok lah tempat Rasulullah buat. Jabal Nur ni tinggi juga kan. Kalau kita nak jalan tu, kita nak ajak pinai tu package yang kita apa bisri ni kami tak buat rencana. Kalau apa nak pakat naik sendiri buat sendiri, kami tak tahu jawab. Nak cari tinggi tempat Nabi tu naik di Gua Hira. Rasulullah pergi duduk bertahanus di situ. Daripada Ummu Baginda ke Gua Hira. Di bukit kita tak, di bukit. Selama kira-kira 5 tahun. Semasa umur dia 35 tahun sampai umur 40. Iaitu 46 bulan. Tuan-tuan, ni nak boleh jadi yang terbaik di sisi Allah. Nak mendidik fikiran, hati, anggota lahir dan batin supaya mantap untuk nak buat kerja-kerja Islam. Sebab tu dah boleh kita kerja Islam. Kalau kita masjid memalai, macam mana kerja Islam ni? Tak kira lah tua atau muda. Masjid ni tempat Allah, tempat kita bermunajat, tempat kita minta pertolongan, tempat yang mustajab doa. Kita nak memperjuangkan Islam, masjid tak memayar apa tak ada. Subuh tak terima, zuhur tak terima, asar tak terima, maghrib tak terima, isya tak. Ya, semangat. Berapa hari semangat tu? Orang main bagi duit, orang bagi porak, bagi gula, bagi bola, habis semangat. Bila ukur sikit, posting 24 jam atau 25 jam ni posting, habis. Tak ada dah, tak teringin dah Islam. Habis dah dia. Kenapa dah? Sebab jiwa kita tadi tidak dilatih, tidak bermunajat kepada Allah. Tak buat ikut yang cara Nabi buat. Rasulullah saja. Dia nak tegak Islam 5 tahun saja, 12 kali di tempat yang sunyi, bermunajat, bertahan kepada Allah supaya dapat jiwa yang kuat, kental nak memperjuangkan Islam, nak menceritakan hak Islam kepada kaum musyrikin Quraisy yang mencukup ganas dan berganas. Dia baling batu, tak sokok raja boleh nak lawan golongan ini juga. Rohani dan jasmani
mari Rasulullah buat siapa? Naik bukit tu dia satu latihan. Kalau terserah naik bukit lalu naik turun kuat orang dah. Pergi try pula bukit Kinabalu pula, pergi Gunung Ewaris pula, kuat. Dia nak tenaga dalaman pun kuat, jasmani pun kuat. Rasulullah kuat tu dia boleh jadi imam sembahyang, dia boleh keluar perang. Dia boleh dua-dua boleh. Sebab hasil daripada latihan umur 35 ni juga, umur 40. Kita umur 40 belum lagi main mesin, umur 50 belum main lagi. Dulu dunia nak main umur 50 dah dapat pencik. Sekarang dah tahu jadi 60, umur 61 umur nak main. Main 2 tahun, umur 63 kena dia ngaji. Itu bila kita nak main nasi. Itu pada satu malam di dalam bulan Ramadan, bertahun 17 hari bulan tahun 1 Kenabian, ketika baginda sedang tidur juga, setelah duduk bertahanus, iaitu duduk beribadat. Tahanus ni duduk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam dalam gua itu yang agak memang bukan zaman agak boleh dunia boleh diri yang sempit, sangat gelap. Seorang-seorang malam-malam sampai siang-siang tiba-tiba datang tuan kepada baginda seorang laki-laki yang kacau. Seorang laki-laki yang pokoknya kacau lagi menawan. Ada juga orang lelaki yang lawa tapi kita tertarik. Ada juga yang tak hak lawa tapi tak tertarik. Ada. Ini lawa, cantik tapi tertarik. Nah, dia pakai yang serba bersih. Laki-laki ini saudara berkata kepada Nabi dengan suara yang keras, bacalah. Nah, laki-laki kacau ni siapa? Yang berpakaian putih ni siapa? Apa tujuan dia datang kepada Rasulullah? Nak suruh Rasulullah baca bukan? Kenapa dia mahu Nabi dia baca? Sedangkan dia tahu Nabi tidak boleh baca, buta huruf. Ini bukan hina Rasulullah. Rasulullah buta huruf itu bukan hina. Ada hikmah yang Allah lagi. Tak boleh tulis. Miskin lagi nak beri peralatan tulis macam mana? Keluarga nak cari seorang guru nak ajar dia pun tak boleh miskin. Nak ajar membaca. Kita daripada sekarang kehidupan kita memang anak kita memang umur 3 tahun tuition. Anak umur 3 tahun tuition, 3 tahun 4 tahun tuition. Dah hebat. Daripada awal dia upah cikgu belajar. Rasulullah mana ada miskin. Macam mana tu baca? Rasulullah kata baca umur 40 kata. Baca tak ada. Sebab dia golongan yang kata tak ada kemudahan. Tambahan pula Nabi Muhammad itu besar di desa, iaitu di kampung-kampung baru. Sebuah desa yang perkampungannya dekat dengan kawasan pergunungan, yang jauh daripada kota, yang jauh daripada majlis. Tapi mereka datang membaca. Inilah yang dilakukan Rasulullah. Yang mana hikmah. Kalau laki-laki itu tahu pun tentu ada hikmahnya yang tersembunyi. Kenapa Nabi suruh dibaca oleh mereka? Maka Nabi yang sedang tidur juga bila tidak tahu suruh baca, dia tidur dengan suara yang kuat menyuruh Rasulullah baca. Membaca apa? Fikir Nabi nak baca apa? Tak dibaca. Maka Nabi menatap bulat ke muka laki-laki yang kena yang kata yang tu Nabi baca. Dia macam tawan Nabi suruh Nabi baca. Nabi fikir lagi nak baca apa? Macam mana nak baca? Aku tak tahu baca. Sedangkan baginda bukanlah seorang yang insan yang pandai membaca. Baginda seorang insan yang ummi, tidak pernah belajar membaca dan menulis. Sebab tu hikmah dia kata apabila Nabi baca Quran kepada kaum Quraisy, maka dia dikatakan Nabi ikhlas diri. Maka boleh tolak hujah tu sebab Nabi dia tak boleh baca, dia tak boleh menulis.
Al-Quran itu bukan rekaan Nabi. Itu dia hujah dia. Tapi setelah diajak baca tuan, Rasulullah cerdik, boleh baca, diajak baca. Sebab tu umur 60 kalau nak baca Quran tak boleh. Kalau main belajar, ada guru yang mengajar, boleh kita baca Quran. Umur 60, 50. Kami tak boleh baca, kami tak pernah mengaji masa kecil dulu. Mak ayah kami pun tak tahu dia kami macam tu. Ini mu'alam yang orang Islam mana pernah baca Quran. Dia baru masuk Islam umur 70, umur 90 pada. Saat-saat mati masuk Islam pada. Mana boleh baca Quran, tapi dah ada orang ajar boleh baca. Tu dia tahu. Mak tak tahu kan? Nabi dia nak baca, aku tak tahu baca. Dia boleh belajar. Lagi kacau itu menyuruh Nabi baca itu. Nabi kata, aku tak tahu baca. 3 kali sudah. Saya tak pandai baca. Sampai 3 kali suruh Nabi baca. Nabi dah rasa takut lah. Menjawab soalan-soalan yang disuruh tadi. Kau baca tak baca sampai Nabi heran. Siapa laki-laki suruh aku baca ni? Tentu dalam gua suatu orang laki-laki main pergi ke berapa lawa. Tak apa kalau orang ni tangkap berapa lawa. So kita baca. Maka sekali lagi misteri berlaku. Nabi disuruh baca juga macam sehingga Nabi rasa nafas baginda sesak sampai jadi 5,000 sesak nafas. Perlukan kali kedua ini pun dirasakan oleh Nabi seperti perlukan yang pertama. Dah tak dibaca, dia perlu. Tak dibaca, dia perlu. Tak dibaca, dia perlu. 3 kali perlu. Rasa seperti roh baginda akan melayang keluar daripada jasad baginda seorang orang. Apa yang ini? Tentang sistem yang buat. Nak lagi budak ni berubah jadi baik, peluk dia. Nak lagi bini jadi baik, peluk lagi kuat. Bini tak pakai tudung, tak pakai tukin, nak buka, peluk dia. Sudah. Pakai tudung tak nak, pakai tudung tak nak, peluk. Bini kita boleh peluk orang. Anak kita peluk. Lama-lama mau ikut sunnah Nabi. Ada orang kita nak ubah budak jahat jadi baik, itu cara motivasi. Peluk dia lah kuat. Niat dalam hati, ya Allah, biarlah anak saya ni, bini saya ni, kawan saya ni, anak murid saya ni jadi orang soleh dan solehah. Ini kan cara Jibril nak bagi Nabi itu boleh reti, boleh pandai baca. Setelah 2 kali laki-laki mesti itu dia suruh baca lagi kali ketiga. Kira kali ketiga laki-laki mesti itu berpakaian putih dan suruh Nabi baca. Nabi jawab tak boleh baca. Saya tak pandai baca. Dengan jawapan Nabi yang kali ketiga itu tuan, jawapan yang pertama, kedua, ketiga ini, maka laki-laki mesti itu sekali lagi memeluk Nabi. Wah! Sehingga Nabi benar-benar rasa letih dan sesak nafas lagi sekali lagi, seperti macam nak cabut nyawa. Itu betul. Jadi dalam arti kata mengaji, kalau kita tak tahu, kalau kita paksa juga boleh dapat kan? Dah paksa juga, kita ada dia paksa juga boleh. Ini sunnah Nabi, bukan boleh berlaku. Maka boleh berlaku kepada kita yang beriman pada Allah dan Rasul. Memang tazkirah Ramadan ini memang kita rasa gabung terawih, tapi kita dah buat juga. Saya tak boleh tanya. Dia tanya kan? Kami dia boleh tak? Mungkin kita tengok muslimat dia yang buat. Muslimin tak teringin nak buat. Jadi anjuran muslimat, bukan anjuran muslimin. Tak apa kita buat. Buatlah. Tapi buat, pengusi datang, timbulan pengusi datang. Kita buat. Habis selesai, nak naik Ustaz. Nak lagi Ustaz, nak lagi. Ada apa kita? Nak lagi Ustaz. Nak 2 kali, 3 kali lagi dia. Syok ni dia kata. Sonok pula semayang. Duk zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Betul tak? Bukan kita buat melek-melek pun. Semua ada dibuat lalu dah. Lalu dengar main TV pun. Zikir-zikir munajat.
Tolong dia nak buat. Tidak jenuh. Tak ada langsung rancangan nak buat dia mulai. Tapi oleh kerana bini dia paksa kan. Bini dia paksa, terima bini dia. Jomlah. Abang tak fikir nak pergi saya. Ni tengah malam ni. 53 setengah kami ni. Nanti orang tua kat kami jenuhnya nak dakwah pergi juga. Anak kita nak pergi juga. Jomlah. Abang dia pergi sekali. Oleh dia masukkan pun dia sorong. Oh sorong Ustaz, kita buat lagi. Pengurusi yang boleh lancar. Tak saya nak pakai. Kalau makmum dia kena tanya pengurusi. Buat lagi. Buat sendiri. Dah boleh jadi imam. Buat sendiri macam tadi kita buat sendiri. Boleh pimpin makmum kaum kita sendiri. Lagi hebat. Macam tadi ya, macam tadi. Kelima pengurusi dah ada pengetahuan, dah ada kuliah. Baca Quran dah ada saya lagi. Terus kita buat. Dia tak malah macam ni. Program macam ni. Orang dekat kelilingnya dengan surau. Orang tu keliling surau ni. Jalan kaki ya tinggal orang lagi. Kita yang naik kereta ni. Tapi kita jauh. Boleh buat setiap pagi 3.30 sampai 5.30. 3.30 sampai 5.30. Sampai habis Ramadan sampai mati dia buat. Dia paksa-paksa ni lama-lama dapat. Tambah-tambah yang kita paksa ini yang dipakukan oleh Allah Ta'ala. Memang kita nak layan juga. Jemur lah, bosan lah, apa ni. Ganggu orang yang senang terawih. Tapi kita nak buat apa juga. Kita boleh tahu sangat. Ini berlakunya kepada kita sekalian. Baik, tuan-tuan. Mengikut riwayat yang lain, ketika laki-laki isteri ini menyuruh Nabi baca, setelah dia terlebih dahulu membentangkan sehelai kain putih, tertulis di atasnya kalimah Iqra yang berarti baca, iaitu kain itu tulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Apa maksudnya? Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Baca. Nak buat kau kita semua baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah apa nak buat lagi dalam peliharaan Allah Ta'ala. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah, yang baca dengan nama Tuhan yang mulia, yang mengajar manusia menulis dengan qalam, yang mengajar manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Tuan-tuan, makna mengaji belajar ni lah untuk menjadi kita orang yang alim. Nak jadi orang pandai, nak jadi orang cerdik, kena mengaji, kena belajar. Kalau masjid surau ada, mengaji belajar tak ada. Makmum dengan imam, habis dengan pengurusi, jawatan kuasa, semuanya tuan-tuan buta agama. Dah tak mengaji, buta, tak tahu apa. Dia panggil buta kan. Tuan-tuan, tak tahu apa. Tak ada lagi. Kami di Ispur, kita tengok hasil daripada latih tubuh hidup ngaji. Tak semua jahil, tuan. Ada yang tahu banyak daripada kita, semua jahil. Ada setiap malam, ada majlis ilmu kan. Tak semua jahil. Ada yang mengerti, ada yang boleh lah. Yang kata bersemangat tinggi dalam ibadah kan. Yang dapat ikhlas dalam ibadah pun ada dulu tak ikhlas, ada dapat ikhlas. Hasil latih tubuh yang dapat. Yang masalahnya tak mau mengadakan majlis itu ada masalah. Jadi buta daripada pengurusi, jawatan kuasa sampai imam, sampai makmum, habis semua dapat. Orang ibadat tanpa ilmu, ibadat tanpa ilmu. Ini cerita dalam Quran. Memang Lailatul Qadar orang yang tak ada dekat atas itu. Apa yang dikatakan dalam Quran dia tak tahu apa. Gua Iraq ni gua. Kita dah pergi umrah ke haji kan, kita dah tahu sikit banyak. Oh ni gua ni yang kita baca kita di surau masjid ni, gua ni. Gambar dia boleh gambar. Oh gua ni, Nabi yang Nabi terima. Oh tak besar mana orang boleh berujak, boleh beriak. Kita dah pernah baca sebelum kita dibuka. Dah kita berusul semua, ngaji belajar. Nyerti juga. Nak jadi pandai ni, Allah tidak diajar nak jadi pandai ni. Nabi Adam terjauh bukan pandai dia. Masa dia duduk dalam syurga, alhamdulillah, dia main dunia, dia kata barang-barang dunia ni apa. Allah sudah ajar ilmu tentang peralatan dunia, macam mana nak guna alat-alat.
Mereka jawab, mana lebih hebat? Manusianya kan Allah jawab balik. Kalau begitu, Allah kalau begitu kita tanya balik. Apa hal ini? Nabi Adam berjawab, malaikat tak ada jawab. Ini betul kelebihan ini. Sebab itu kemudian Nabi betul dia dengar seorang lelaki ini berkata, memperkenalkan dirinya kepada baginda, aku ni Jibril, aku datang kepada kau untuk menyampaikan risalah Tuhan. Ini tetap ikut riwayat Ibnu Hisham, mengikut Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Qastalani, bahawa ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi ini bukan 5 ayat tetapi 4. Cuma 3 ayat saja. Pada waktu yang lain barulah turun ayat masih itu. Dia dalam Al-Quran, dia sedang dalam 3 ayat. Masa-masa pertama 3 ayat. Lepas itu barulah turun ayat sebenarnya lepas ulang. Nah, makna pengajaran yang dapat diambil daripada perintah, iaitu yang kita baca dari pengajaran yang dapat, iaitu umat Islam adalah mengutamakan pelajaran, membaca dan menulis. Itu kita ada anak, kita ada cucu cicit, tolong kita bagilah anak cucu cicit kita, termasuk kita buatlah kerja mengaji lagi. Walaupun umur dah tua 40 kata boleh mengaji lagi. Tapi pelajaran membaca dan menulis itu hendaklah diutamakan kepada kepentingan ketuhanan. Mengaji belajar itu bukan dunia ini. Dia kata penting sangat belajar itu bab Tuhan yang Maha Esa, bagi kenal Allah itu. Wujud tidak Allah, nama-nama Allah itu kenal dulu. Macam tuan-tuan dah baca kitab yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Kalau tak baca, beli baca. Kalau ada kata ada kuliah kitab nama Allah tu dengar. Wujud tidak Allah sekali itu alhamdulillah kita pernah dengar. Nama-nama Allah 99 nama pernah dengar. Apa huraian dia? Apa matlamat dia? Macam mana cara nak beramal? Beli, baca, ada kuliah dengar. Kenal Allah dulu. Ni yang utama. Kalau kita tuan-tuan tak memberikan ibadat pelajaran ketuhanan itu dibagi ibadat, dibagi pelajaran yang duniawi, maka tuan-tuan habis. Langsung dia kata agama lain, dunia lain. Dia betul. Agama asing, dunia asing, tak boleh campur aduk mereka. Itu ya. Sebab daripada kecil lagi tarbiyah. Dunia tak ditarbiyah tentang Tuhan. Tak ditarbiyah tentang agama dari kecil. Dia mengaji dunia. Dan apabila dia besar tu pula, dia jadi ketua, apa, jadi pemimpin, jadi apa. Apabila kita sebut bagaimana hukum agama Allah, ini lain. Ini yang lain. Tak boleh disatukan agama dengan dunia. Dunia lain, agama lain. Dia jadi, kita sebut hari ini sekular senang. Tak kenal Tuhan. Sedangkan kehidupan kita daripada awal sampai habis semua kena agama, peraturan Allah. Tuan-tuan nak penting ahli Quran, ambil berlaku pelajaran tentang tauhid pada Allah Taala. Lihat tuan ayat yang dibacakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pengajaran yang kita ambil yang kedua tuan, ialah Allah menyeru agar manusia memikir dan mengkaji tentang kejadian diri mereka yang dicipta daripada darah yang waktu. Allah fikir tengok kita daripada darah yang waktu, daripada air mani, darah waktu. Kerana itu maka adalah setiap manusia menyesal ataupun menyesali atau mengisafi bahawa dirinya adalah barang ciptaan Allah. Kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati yang 5 3 orang mati. Kemudian jaya ada seorang mati, kapur Expo ada seorang mati. Masjid kemudian ada seorang mati. 3 hari 5. Kita ni hak Allah. Daripada luar dan dalam Allah boleh buat apa saja kat kita dah. Iaitu kemuncak binasa kita mati. Habis. Tinggal dunia buat selama-lamanya. Tinggallah selama-lamanya terus dengan alam yang sebelumnya, alam barzakh.
dia jadi taman syurga. Alam barzakh kalau tak bawa takwa dia jadi lubuk neraka. Mana satu kita mau syurga kalau nak syurga ni macam apa? Kena sedarlah diri kita dengan Allah. Itu apa? Sekarang kedua kita ni tidak bingung kita baca khutbah. Yang kedua, kita baca tentang perintah jangan kamu condong kepada yang zalim. Saya ulang sekali lagi. Apabila habis Jumaat dan masuk pertama, hak yang tak suka dengan kita baca tadi, dia lagi tunjuk, dia condong ke yang zalim. Dia jadi macam tu. Aku baca 3 kali semua dia sedar. Tolonglah Ramadan ni, jangan condong pada yang zalim tuan-tuan. Cukuplah kita ni nak mati, kita nak kembali kepada Allah Ta'ala. Duk sokong yang zalim ni buat apa? Lepas dia tunjuk lagi sokongan dia kepada yang zalim. Turun dia. Dahsyat tu dia rawat semua benda. Memang dia tak kisah tubuh dia tu adalah Allah Ta'ala. Awak nak ni hak manusia ke? Dia lihat punya hak tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedar hati kita. Allah kata contoh kepada yang hak tu. Demi masa manusia rugi kecuali yang beriman, yang beramal soleh, yang bersama-sama dengan kebenaran dan kesolehan. Allah sokong kebenaran, dia sokong yang tadi. Sempurna. Tapi bulan lepas baca, lagi dia tunjuk, dia sokong kat kezaliman. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab tu kan, dia tak nanti orang tu jadi main masjid, dia tak nanti orang tu berdoa kepada Allah, dia tak nanti orang tu sembahyang berjemaah, dia tak nanti suka mengaji. Yang dia nanti suka menyanyi, suka menari, lupa orang, buat menjadi lala-lala, muncul tak minum mamak kan? Abu Jahal tu kan, nak perang Badar, dia minum mamak, dia buat pesta kok, dia berzina. Kita buat tengah-tengah lagu-lagu bagi orang-orang dengar kita siapa. Kita boleh bunuh Muhammad tu dan pukulan dia. Kita ramai dia kata. Apa jadi? Dalam perang Badar, kano kita. Rasulullah berdoa, ya Allah, sekiranya kau tak turun kami, tak sembah, tak siapa sembah kau dan ya Allah. Kalau tak turun kami 313 orang, nak dapat 3,000 orang. Kalau kau tak turun, tak siapa sembah kau dan ya Allah. Datang untuk malaikat. Sahabat-sahabat tengok, putus kepala siapa tahu. Putus tangan siapa tahu. Dalam puasa putus kepala. 3/5 lawan 3/5 Nabi bawa. 3/5 hak Abu Jahal semua mati. 3/5 ribu. Lepas tu perang cara saudara. Dalam perang tu lihat betul. Tangan putus siapa tahu tak tahu. Sahabat tengok. Malaikat kita tu tolong ni dalam perang Badar Kubra. Bulan Ramadan. Kita tengok hari yang boleh buat pesta, lagu, menyanyi. Hak tu dia ajak kita. Sebab tu kita kata kita boleh diri kita dengan Allah. Kita tak tarbiyah mentauhidkan Allah. Kita ditarbiyah mensyirikkan Allah. Tentu tak jumpa. Kalau jenis jumpa dia tahu. Oh, hari tak jumpa kita ni. Tak ikut perintah Tuhan ni. Ini ikut nafsu ni. Ini ikut syahwat ni. Ini bahaya ni kita dengan Allah Ta'ala. Ini kita dah tak sedar ni diri kita ni hak Allah Ta'ala. Kita dah kata diri kita ni hak kita. Apa orang suruh yang macam yang Allah kita bagi? Kalau dibina. Kalau orang ditarbiyah dengan agama, ditarbiyah dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, ditarbiyah dengan Islam, insya-Allah dia akan datang buat ibadah tamat bulan Ramadan. Kalau tak ditarbiyah dengan cara Islam, ditarbiyah dengan cara sekular, dunia dan sebagainya, dia tak nak bukannya. Dia makan sahur pukul 3 kali. Orang makan sahur pukul 5.30. Dia sahur 3 kali. Itu ikut sunnah Allah. Yahudi Nasrani bukan ikut sunnah Nabi. Dia melewatkan sahur. Kita pukul 3 ada sahur. Malam-malam Rasulullah membaca Quran. Setiap bulan kita tengok TV sampai cakap. Siapa ajak tu? Kalau kita tak ditarbiyah dalam agama tu, kita tak tahu. Kata benar tak boleh. Kita buat sampai mati kita.
Tengah malam tak sembahyang, malam duduk tengok TV sampai malam-malam. Subuh tak sembahyang, macam tu lah hidup. Ni dah putih belakang. Tak dengan siapa mati, sikit-sikit orang mati. Ibadat yang macam mana? Wahai puan, tak ada ustaz tengok TV sampai cerah satu. Dia mati pun tengah apa TV. Mayang malam ada buat? Tak ada. Masjid pergi? Tak pergi. Ni kami nak pergi masjid boleh? Kopi dah ustaz sekali cukup lah. Kopi masjid sekali tu lah. Ada juga tak mau pergi masjid, ada. Walau tuan-tuan, ustaz ni kalau dia masa hidup tak mau masjid, masa tu aku selalu kopi ustaz. Nak dia kata, kita mayang kami ya. Tu dia tak boleh buat orang lah. Tuan-tuan lah. Nah, kita kena sedarkan diri kita ni daripada Allah. Kerana itu, hendaklah jangan lupa kepada Allah pada setiap waktu. Jangan lupa setiap waktu kita tu ya Allah. Contoh dalam kitab Asma' Husna tentang kelebihan nama Allah. Kita sebut ya Allah tu makna kita dah minta doa kat Tuhan tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu ya tu. Makna kita ingat kat Tuhan setiap masa. Berzikir ya Allah lagi hebat. Subhanallah alhamdulillah dan setiap masa. Sebab kita ni daripada Allah kepada Allah dekat kembali. Lihat ayat yang kedua bunyinya. Tengah sikit yang kedua penjelasan. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah yang pengajaran daripada kitab Jamilah, iaitu menghadapi setiap manusia apabila membaca, hendaklah membaca dengan memulai menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah dulu, yang Maha Suci, yang Maha Mulia. Bukan dengan menyebut nama-nama yang lain seperti nama berhala, atau tidak menyebut nama-nama apa. Sebut nama Allah dulu. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca orang kan. Nak ngaji, nak baca Bismillah. Dia ajak dia tu. Berkat sebab Allah yang tentukan. Lihat ayat yang ketiga pula. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Mulia. Pengajaran pada ayat yang keempat ialah manusia haruslah insaf. Sedarkah kita bahawa yang mengajar manusia pandai menulis itu bukan manusia atau orang yang terpelajar, tetapi Allah Ta'ala cipta alam ini, seluruh makhluk di dunia ini. Yang mengajak kita jadi seperti bijak negara itu sebab-sebabnya cikgu-cikgu itu yang bagi ilmu kat kita tu Allah, dan alat yang digunakan untuk menulis itu berupa kalam, pensil dan pen, sejenis alat tulis yang sesuai untuk menulis. Tapi yang berikan ilmu kat kita sebenarnya Allah yang bagi kita. Dia sebagai alat ya, pensil, pen, kalam sebagai alat. Sebenarnya bukan manusia yang jadi kita jadi alim, ni Allah yang bagi kita. Alim. Allah yang tentukan takdir Allah Ta'ala bagi kita alim ataupun kita jahil. Tetapi Allah bagi pengajaran supaya nak jadi alim ni cara. Ni cara dia nak jadi alim. Mula dengan nama Allah, belajar dengan guru, cari pen, cari kalam, boleh. Ni cara dia. Allah akan bagi. Itu jadi. Meskipun pada zaman moden kita manusia sudah menggunakan komputer, semua komputer, kamu ni hak kecil pula, iPad kamu pula, semuanya pakai miliki belakang, semua tiap orang ada lah. Budak sekolah semua ada, tiap orang satu. Jadi orang kaya ada miliki. Tapi asasnya tiap juga menggunakan pensil juga tuan. Ada asas dia memang menggunakan pensil juga. Kerana penggunaan komputer ada takat dan tahapnya. Manusia tidak dapat nak menggunakan komputer pada setiap masa. Ni nak tulis macam ni ni tak ada membaca tak tulis komputer. Kena pegang dengan pen tulis. Tak semua dengan komputer. Kita tengok kali ni pen dengan semua komputer betul-betul. Lepas tu dah plot test. Tanda tangan lah dengan komputer dah. Tanda tangan dengan tangan juga. Tanda tangan dengan komputer tadi. Tak payah tanda tangan dengan tangan. Dah komputer belakang, dia tanda tangan dengan tangan juga. Tak sok dengan komputer pula tak sok. Mau tak ada lagi kita daripada asas yang Allah Ta'ala ajar tu. Ini hukum Allah. Ini tak boleh hukum. Allah tak benar macam tu. Belajar. Walaupun macam mana keadaan sekalipun. Walaupun ilmu pengetahuan ini bidang komputer tu pen kena pakai juga lah. Dan ayat yang keempat, iaitu yang mengajar manusia menulis dengan kalam. Pengajaran dari ayat ini adalah Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam, ini pengajaran yang keempat ini
ialah manusia adalah sedar bahawa mereka adalah sejenis makhluk yang jahil. Ingat juga, tak semua kita alim juga dah. Sebab tu saya sebut awal-awal lagi untuk diri saya lah, tuan-tuan dan puan. Nak ngaji ni kita buat sifat sombong, takut kena buat. Alah, siapa tu nak cakap tu? Aku ni tahu dah dia. Pay lah, sombong, ambil lah kau. Memang tak ada apa lah kita duduk menjadi musjah. Dua lagi, pergi no. Mengapa ni kau ada mengajar? Kita pun mati juga je dia. Tak apa, lepas kita buat lagi batai kulit dia, kita ganti dia orang. Dengki. Yang satu lagi riak. Nak dipuji oleh orang. Orang tak puji, dia tak mau buat. Orang puji baru dia nak buat. Ini penyakit orang ngaji. Takbur, riak dan dengki. Tiga. Kita tak semua tahu ada benda yang kita tak tahu. Tak percaya pergi Faisal Tauhid negeri Riau. Ni doktor ni pergi Faisal Tauhid. Ada yang tak tahu. Ni soalan ni macam mana? Saya tak faham. Sedangkan dia dah doktor lah, PhD lah. Nak ambil tahu dia negeri Riau, nak mengajar agama. Dah mengajar pusat universiti dah lama lah. Mai soalan tu dia pun tak kadang ni tak faham soalan ni. Macam mana nak jawab? Sedangkan dia profesor dah pensyarah tu. Patutnya kita faham segi logika. Kayak pada semua ada. Ada dia benar tak tahu. Ada tak tahu. Tak faham soalan. Sedangkan dia buat soalan tu orang tak faham jadi itu. Orang tanya di bawah. Dia tanya apa ni profesor? Dah doktor lah. Takkan tak tahu lagi. Ni masalah dia. Tak semua ni kita pandai. Jahil. Tak pelajaran sebenarnya manusia ini. Sedap kita. Tak ada maklumat asas ilmu. Semuanya kecelikan berupa ilmu pengetahuan adalah didatangkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombonglah kita alim macam mana sekalipun. Ilmu ini ilmu Allah. Allah yang bagi juga. Sebab tu mereka sahabat-sahabat kalau ditanya oleh Nabi, hamba tahu apa ni? Kami tak tahu, kecuali Allah dan Rasul saja yang tahu. Dia menjawab macam tu ya. Hamba tahu apa nak aku ni aku nak bagi tahu ni. Tolong menjawab, kami tak tahu kecuali Allah dan Rasul saja yang lebih tahu. Tu dia. Sebab dia daripada Allah. Maka Tuhan, Allah ni, Tuhan ni, memberikan kita ilmu pengetahuan. Itu kehendak dia. Itu kehendak dia dalam kita lagi. Oleh itu, setiap manusia hendaklah berterima kasih kepada Allah. Cuba kita dapat ilmu. Dapat ilmu kenal Allah juga. Jangan menyesal juga. Jangan menyesal lah dapat ilmu jadi orang beriman, dapat ilmu jadi orang bertakwa. Jangan menyesal. Ni kita nak hantar anak mengaji. Mari kita nak mengaji. Kita kadang-kadang menyesal buat terampau mengaji. Hafal Quran saya, SPM tak ada orang ada. Dia pergi hafal Quran kat Syria berlaku pergolakan di sana, kena balik mereka negara kita. Dia tak ada SPM. Macam mana nak masuk ke komuniti sini bicara dia SPM? Tak ada SPM, tak ada mana. Cara tu menyesal tak ada SPM. Menyesal apa? Boleh ambil SPM tahun ni tak boleh tak? Hang nak cari video hafal Quran pun boleh. Ramai orang boleh berjaya. Dia ambil dapat ijazah. Ijazah ni lah. Lalu tak ada SPM, dia SPM dapat elok SPM. Tu dia boleh buat apa dia nak buat. Nak masuk dalam kajian, nak buat MA ke, nak buat apa lagi, dia boleh buat. Dia ambil SPM setahun je. Dia boleh lulus juga. Sebab baca. Pergi buku kepada orang yang cantik daripada dia. Tentang matematik ke, bahasa Malaysia ke, pengetahuan am ke, apa dia belajar. Dia dah otak cari bijak, sampai Quran, bersih hati, bersih fikiran. Cepat masuk dalam Quran. Aduh, nak menyesal apa kalau kita belajar berkaitan dengan yang beriman, yang menyesal. Dapat jadi, kita dapat didik anak kita yang beriman, didik kita yang beriman ilmu. Kami ilmu agama je, kami tak boleh ilmu akademik pun. Jangan menyesal, jangan. Kita memang disuruh tawaduk, tapi nak cerita dengan menyesal. Kadang-kadang orang pandang ilmu agama ni rendah, remeh temeh. Benda ni kelas yang apa tak ilmu agama ni. Yang Allah sains matematik. Tentang orang yang sekolah sains hari ini sudah sedar dah. Kalau sains matematik saja tak boleh ke depan, tak boleh maju.
Dia kena sains, matematik serta Al-Quran kamu. Sekolah sains itu ada Al-Quran kamu. Dia ambil sains, matematik, tapi Al-Quran hafal sekali. Ada 3 tahun sekolah. Tuan-tuan, tak boleh kalau tak ada. Kalau belajar sains, belajar matematik, Quran tak ada. Belajar iman tak ada, tak boleh jadi sesat. Orang putih, pandai, bilang akademik, bilang sains dan sebagainya. Tuan-tuan, dia bercari cantik bijak daripada siapa yang buat semua? Kembali dia buat kepada Allah yang buat. Masuk Islam pada orang. Masuk Islam kita. Kita dapat Islam dan kita dapat ilmu beriman. Yang kedua ilmu jadi orang bertakwa dan mematuhi segala suruhannya serta menjauhi segala larangannya. Mengaji hati kita. Sedaplah diri kita. Kita kena usaha mengaji tentang perintah Allah Taala. InsyaAllah kita dia berkata kepada Allah. Maka ayat yang kelima yang sebelumnya nanti kita akan baca masa-masa yang sebelumnya nanti. Kita akan ingat lagi kita ada bahan hari ini, ada 15 hari lagi, 16 hari lagi. Macam-macam lah yang akan cerita nanti tentang nuzul Quran. Ini yang saya baca ni hanya ni macam saya punya ilmu yang sikit-sikit. Ada hal lebih hebat lagi, dia akan baca lebih hebat lagi. Yang penting kita suka ataupun kita mau ingat, alhamdulillah. Kalau tak mau ingat, tak ada apa-apa. Jadi saya akhirnya ini pada rapat ini. Mudah-mudahan Allah Taala bertaufiq dan hidayah kepada kita sekalian. Sebenarnya kita nak sambung untuk Quran ini. Allah bagi kita alim tentang ilmu iman, takwa dan ilmu Islam. Yang baik daripada Allah yang Allah daripada saya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perhatian. Mudah-mudahan Allah Taala kita dengan pahala yang 7 hari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu